جملنا بالعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 61, baris yang ke-12 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan adapun meninggalkan taat kerana takut akan riya, maka tiada diharuskan akan meninggalkan taat. Jadi sambung sedikit lagi pada perbahasan berkaitan dengan riya, iaitu sifat mazmumah yang terakhir. Sebelum kita masuk kepada kitab yang terakhir yang membicarakan berkaitan dengan sifat-sifat mahmudah. Jadi kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, maka tiada adapun meninggalkan taat, meninggalkan buat ibadah, buat taat lawan maksiat. Taat di sini taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan ketaatan kerana takut akan riya. Jadi dia bukan tinggal ketaatan sebab tak mau buat, dah. Ialah tak mau buat, tapi ada sebab kenapa dia tak mau buat. Dia tak mau buat tu sebab apa? Sebab takut riya. Dia mengaji Penawar Bagi Hati, tapi kot sini dia tidur. Jadi dia tak tahu. Jadi dia tu taat, dia tak mau buat taat. Contohnya dia tak mau pergi haji, dia tak mau pergi umrah, dia tak mau pergi sembahyang jemaah. Sebab apa? Sebab takut riya. Maka orang macam ni tiada diharuskan akan meninggalkan taat. Makna teruskan buat apa yang dia nak buat. Jangan tinggal umrah sebab takut riya. Jangan tinggal haji sebab takut riya. Jangan tinggal sembahyang jemaah sebab takut riya. Jangan tinggal puasa sunat sebab takut riya. Kerana Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala sebut, orang yang berbuat amalan kerana makhluk itu riya, dan orang yang meninggalkan amalan kerana makhluk juga riya. Bahkan adalah ia orang yang meninggalkan taat tadi kerana takut riya, masuk di dalam riya. Orang yang meninggalkan ibadah kerana takut riya, dia telah riya. Jadi riya ni antara benda yang kapit, yang mengepit ataupun yang menyempitkan kita lah, untuk kita mencapai keikhlasan. Jadi dia buat sesuatu amalan kerana makhluk, riya. Dia tinggal sesuatu amalan kerana makhluk, riya juga. Lihat tengah-tengahnya ikhlas, iaitu dia buat sesuatu bukan kerana makhluk, dan dia tinggal sesuatu bukan kerana makhluk.
Dia tinggal sesuatu bukan kerana takut riak, dia buat sesuatu bukan kerana nak riak, bukan. Itu mencapai ikhlas, lawan bagi riak. Berkata Al-Fudail rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, ar-riya'u tarkul amali khawfan minar riya'. Artinya, bermula riak itu meninggalkan akal amal ibadat kerana takut akan datang riak. Dia tak boleh buat benda tersebut kerana takut riak, maka dia telah riak. Dia buat sesuatu kerana orang, maka juga dia riak. Jadi riak ni sifat hati. Jadi kita tidak boleh mengatakan bila dia buat status ke apa ke, kita pun hukum kata dia ni riak. Tak boleh. Sebab riak ni sifat hati. Dia bukan sifat yang boleh dihukumkan pada zahir macam hukum fiqh. Tak boleh. Kalau hukum fiqh bolehlah hukum zahir. Tengok dia cara semayang tu tidak sah dan bertepatan dengan perbahasan fiqh dari sudut tidak sah, maka kita boleh hukum semayang dia tidak sah. Puasa kita tengok dia berpuasa sunat, berpuasa wajib, tetapi kita tengok ada benda-benda yang kurang rukunnya menyebabkan dia itu tidak sah puasanya, maka kita boleh hukum puasanya tidak sah. Zahir keluar darah haid, keluar daripada farah wanita, maka kita boleh hukum darah tersebut ialah darah haid, kerana itu semua benda yang zahir. Adapun benda tasawuf, maka dia benda hak jenis dalam batin, dalam hati. Jadi bila dalam hati nampak seorang tu zahir macam riak, tapi sebenarnya dalam hati kita tak tahu maksud dan tujuan dia buat benda tu. Jadi bila kita tak tahu benda tersebut apa maksud dia, maka kita balik kita ni perlu husnul dhan, perlu berbaik sangka. Bahkan hendaklah mengerjakan ia seorang akan ibadah tadi. Dia bukan setakat meninggalkan ibadat kerana riak, bahkan sepatutnya dia teruskan buat ibadat tersebut walaupun dia rasa takut dia riak, kerana akan datang mari keikhlasan satu persatu, sedikit demi sedikit. Dia tidak akan mari berdebok gitu dah. Kerana ikhlas sifat mahmudah, sifat yang menjadi tabiat makhluk. Kalau sifat yang menjadi tabiat manusia itu riak, payah nak buat. Sifat yang menjadi tabiat ni lagi ketat, lagi kuat daripada sifat yang tidak menjadi tabiat. Tabiat ni benda yang payah nak buang kerana dah terbiasa. Jadi kalau sifat tabiat dia itu ialah riak, maka dia payah nak buang riak. Sebab tu kena latih diri untuk buang riak dan juga bebas daripada riak dan masuk ke dalam ikhlas. Dan bersungguh-sungguh ia seorang pada menolak akan riak itu. Tolak macam mana? Dalam hati. Bukan tolak dinding kan. Dia tolak dalam hati. Berasa mari riak, kita tepi. Riak tu tiupan ataupun hasutan daripada syaitan, hasutan daripada iblis laknatullahi alaih. Maka kita kena usaha semampu boleh pula, nisbah usaha dan ikhtiar kita untuk kita tolak habis-habisan riak tersebut, supaya dia tidak berlaku riak. Dan jika jatuh juga riak itu, maka hendaklah ia seorang taubat daripadanya, taubat daripadanya daripada riak dengan bersegera. Andai kata dia buat tu, dia pertamanya dia takut nak buat amalan tersebut kerana takut riak. Lepas tu dia buat juga, teruskan buat. Dia tak suruh tinggal. Kalau tinggal mana dia riak. Dia buat, lepas buat riak juga. Lepas buat riak juga. Maka syarat kata apa? Kena bertaubat dari sudut riak tu. Bukannya syarat suruh tinggalkan ibadat. Dia puasa, takut orang kata dia ni kaki puasa, jadi dia pun tak puasa. Tak, jangan tak puasa, teruskan puasa. Tiba-tiba dalam keadaan dia teruskan puasa tu masih juga riak, maka dosa riak tu dia ampun, dia taubat, dia minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Wallahu a'lam. Habis dah kita mazmumah, sifat-sifat mazmumah hati. Masuk pula kitab yang terakhir sebelum khatam kitab ni, 40 muka surat lagi. Kitab berkaitan dengan sifat-sifat mahmudah. Kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji. Yang dipujilah dia panggil sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji. Siapa yang memuji? Iaitu syarak. Bila kata syarak, maka terbahagi kepada dua. Pertamanya Allah Subhanahu wa ta'ala,
Yang keduanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua tu merupakan pensyariat. Cumanya Allah Subhanahu wa taala dia panggil pensyariat hakiki. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia panggil pensyariat majazi, pensyariat sampingan, wasilah untuk sampaikan syariat Allah kepada umat. Ketahui olehmu bahawasanya perangai yang dipuji itu banyak. Jadi pertama-tama dia akan sebut sifat-sifat yang terpuji ni banyak, tidak terhingga kalau ikutkan. Dia macam sifat 20 belajar sifat akidah tu, sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga. Hak tu satu dulu. Hak tu wajib berpegang. Tidak terhingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hak tu wajib kita i'tiqad. Kemudian bila dah tahu kata sifat-sifat Allah itu tidak terhingga, baru dia tafsirkan, baru dia hurai secara terperinci. Oh, sifat-sifat Allah yang tidak terhingga ni, walaupun begitu terdapat sifat yang mesti wajib dipelajari. Dia panggil ummahatus sifat, sifat-sifat yang menjadi teras kepada sifat-sifat Allah yang lain. Begitu jugalah dalam tasawuf ni, ada sifat-sifat terpuji yang tidak terhingga, banyak sangat. Tapi sebahagian daripada sifat-sifat terpuji tersebut dia akan sebut secara terperinci, yang mana dengan sifat-sifat ini sudah memadai orang tersebut akan ada sifat-sifat terpuji yang lain. Begitu. Jadi itulah qada-qada fardu ain yang ditetapkan oleh para ulama. Jadi sifat Allah Ta'ala banyak. Kalau nak kata fardu ain, nak lepas fardu ain itu bukan ditetapkan dengan hanya sifat 20. Banyak sifat Tuhan, banyak sifat yang dia kena tahu. Bahkan kalau dia mati sekalipun tak habis sifat yang perlu dia tahu. Sebab itulah ulama susun sifat 20. Sifat 20 ke, sifat 13 ke, sifat 24 ke, sifat 50 ke, ikutlah. Asalkan itu adalah di bawah ketetapan dan pembahagian yang dibuat oleh para ulama untuk memudahkan orang awam lepas fardu ain. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, bila kata banyak, dia pun sebut sikit sebahagian saja. Dia pun kata, dan menyebut oleh hamba di sini akan 10 perkara. 10 sifat terpuji saja disebut. Dia tak sebut semua, dia sebut sebahagian sahaja. Jadi sebahagian tu berapa? 10. Adakah mesti 10? Tak mesti 10. Kalau ada ulama lain yang buat 20, 20 kan? Ada ulama lain yang buat 100, 100. Dia tidak tertentu kepada 10, 20 dan sebagainya. Cuma dalam kitab Penawar Bagi Hati ni, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili hafiz rahimahullah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan qadar yang sepatutnya seorang mukallaf dari sudut sifat-sifat mahmudah dalam hati perlu tahu. Maka beliau pun sebut kerana mengikut. Sebab apa dia kata 10 tu? Kerana mengikut akan Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in. Kitabnya nama Al-Arba'in fi Usuliddin. 40 benda yang menjadi asas dalam agama. Tak tahulah kita ni ada terjemah ke tak, wallahu a'lam. Tapi kita Arab pasti ada lah terjemahan wallahu a'lam. Yang kita tahunya setakat ni ada terjemahan Jabat Agama Selangor dulu. Dia buat mukhtasar, dia buat ringkasan. Nipis ya buku tu. 40 usul agama daripada kitab Al-Arba'in fi Usuliddin. 10 dalam tauhid, 10 dalam fiqh, 10 dalam tasawuf. Jadi 10 hak tasawuf tu, hak ni sifat-sifat mahmudah antaranya. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, yang pertamanya taubat daripada segala dosa. Hak ni dia akan hurai satu persatu lah secara terperinci dan detail. Cuma kita sebut secara umum saja. Pertamanya sifat mahmudah, taubat daripada segala dosa. Dosa ni terbahagi kepada dua. Pertamanya dosa kecil, yang kedua dosa besar. Kenapa para ulama fiqh membahagikan dosa kepada dua? Dosa kecil, dosa besar. Pertamanya nak mengetahui tahap keadilan seseorang. Orang tersebut dipanggil adil ataupun tidak. Sebab sifat keadilan itu perlu ada pada seorang saksi. Sama ada saksi tersebut saksi nikah, saksi tengok anak bulan, saksi berzina dan sebagainya. Apa-apa jenis saksi. Dalam kitab fiqh dia akan sebut
secara khusus bab saksi ni dalam Kitabus Syahadat, kitab yang membahaskan berkaitan dengan saksi. Dalam kitab fiqh yang 4 bahagian tu, antara kitab yang dibahaskan Kitabus Syahadat, kitab yang berkaitan dengan saksi-saksi. Di situ dia ada bahas ciri-ciri yang orang yang boleh menjadi saksi. Antaranya adil. Adil ni umum. Banyak benda yang boleh menyebabkan dia tu menjadi syarat adil. Pertamanya dia mesti Islam. Yang kedua merdeka. Yang ketiga lelaki. Yang keempat dia itu ada penglihatan. Yang kelima ada pendengaran. Yang keenam dia itu tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan maruah. Yang ketujuh dia itu tidak melakukan dosa besar walaupun sekali. Dan dia tidak pernah melaksanakan dosa-dosa kecil secara berterusan. Jadi dosa besar, dosa kecil itu perlu ketika nak ukur seseorang itu adil ataupun tidak. Jadi kalau dia hanya buat dosa kecil sekali dua, tidak menjadi dosa besar ataupun tidak mencopkan dia sebagai fasik. Tetapi kalau buat dosa kecil tetapi berterusan, sokmo buat tiap-tiap hari, maka dia akan menjadi dosa besar. Bila menjadi dosa besar, maka hukumnya adalah fasik. Ataupun dia tu buat dosa kecil satu je tapi pandang lekeh terhadap dosa kecil tersebut, maka secara tidak langsung dia menjadi dosa besar. Dan bila jadi dosa besar, maka hukumnya fasik. Apatah lagi orang yang buat dosa besar yang walaupun sekali tetap jadi fasik. Bila fasik, maka tidak ada keadilan pada dia. Sifat adil tu tak ada. Bila tak ada, maka tidak boleh jadi saksi. Saksi nikah ke, saksi tengok anak bulan ke, saksi zina dan sebagainya, tidak sah untuk dia jadi saksi. Dan kalau dia bertaubat sekalipun, dia wajib tunggu setahun. Dia panggil bara'ah ataupun istibra'. Biasa istibra' ni digunakan istilah ni kepada perempuan hamba yang dibelikan oleh tuan yang baru. Dia ni dijual, kemudian tuan beli, ada tuan penghulu beli hamba perempuan ni pada zaman hamba lah. Kemudian sebelum tuan hamba, tuan penghulu ataupun tuan hamba ni boleh bersetubuh dengan hamba tersebut yang baru dia beli, dia wajib istibra' 1 kali haid. Istibra' ni maksudnya suci rahim, kosong rahim dengan sekali haid. Istibra' ni bara'atul rahim, untuk mengosongkan kesan-kesan baki-baki air mani yang tuan hak dulu sebelum dapat tuan baru. Maka dia sekurang-kurangnya kena datang haid sekali. Barulah selepas suci tersebut boleh tuan dia boleh bersetubuh dengan dia. Itu kisah istibra' hamba. Jadi orang yang adil, yang bertaubat, orang yang tidak adil ataupun cacat keadilan dia bertaubat, dia wajib tunggu setahun. Baru dia boleh jadi saksi semula. Kalau tidak boleh jadi saksi. Sebab setahun tu tempoh nak tahu dia ni betul-betul bertaubat ataupun tidak. Takut bertaubat saja tapi lepas sebulan 2 buat semula, tak jadi. Jadi setahun tu dia kena usaha untuk bebas sehabis baik daripada dosa besar ataupun dosa kecil secara berterusan. Jadi taubat daripada segala dosa, taubat ni sama ada dosa kecil atau dosa besar. Cuma bezanya antara dosa kecil dan dosa besar, dosa kecil ni dia boleh dihapuskan dengan amalan soleh. Dengan wudu'nya, dengan sembahyang sunatnya, dengan baca Al-Qurannya, dengan zikirnya, dia boleh gugur. Itu kalau dosa kecil. Tapi kalau dosa besar tidak boleh dihukum, tidak boleh digugurkan dengan semata-mata beramal soleh, tidak boleh. Bahkan dia perlu bertaubat secara khusus yang akan dibahaskan nanti kitab yang pertama, kitab yang ketiga pada bab yang pertama, iaitu taubat daripada dosa. Dan yang keduanya takut akan Allah Subhanahu wa taala. Takut akan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila dah bertaubat maka akan timbul khasyah, khauf, haibah. Itu tiga-tiga tu terjemahan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi peringkat dia lain-lain. Kalau khauf, maksud dia ialah takut untuk buat maksiat, itu khauf. Dia nak buat maksiat dia tak berani, itu khauf.
wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan bagi para wali dan juga tidak ada kesedihan bagi mereka. Tu khauf. Yang kedua, atas sikit daripada khauf, dia panggil khasyah. Khasyah. Khasyah ni pula takut dengan sebab ada ilmu. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Hanya sahaja yang takut kepada Allah Ta'ala itu ialah para ulama. Jadi para ulama dia takut bukan sebab buat maksiat dah. Takut bukan sebab nak buat maksiat, tidak. Takut sebab dia ada ilmu. Lagi dalam, lagi mendalami ilmu dia, lagi kuat dia itu khasyah, rasa takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi dalam ketakutan dia, lagi dalam ilmu dia, ilmu dia lagi dalam ketakutan dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, haibah. Haibah ni takut kepada Allah semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana zatnya, kerana kewujudannya, kekuasaannya, bukan kerana takut maksiat, bukan takut kerana buat maksiat, bukan kerana ilmu. Haibah lagi tinggi. Haibah lagi tinggi daripada khauf dan khasyah. Itu akan dibahaskan detail secara terperinci dalam perbahasan takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiganya, zuhud. Artinya, arti zuhud, benci akan dunia dan berpaling daripada dunia. Benci daripada dunia, benci akan dunia dan berpaling daripada dunia. Benci akan dunia. Benci akan dunia maksudnya apa? Dalam hati. Bukan zahir ni tak ambil dunia, ambil, tapi dalam hati tak berpegang kepada dunia dan berpaling daripada dunia, yakni dalam hati. Hati dia zahir, tangan dia ada harta, tapi dalam hati tidak ada harta. Dengan makna kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nak ambil bila-bila, dia redha, tidak ada masalah. Allah Ta'ala nak ambil sekarang, nak ambil esok, nak ambil tahun depan, nak ambil minggu depan, tidak ada masalah, kerana dia itu tidak berpegang harta di hati dia. Dia hanya pegang harta di tangan dia saja. Dia menganggap itu adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kan kalau dia mati nanti, dia akan jadi hak Allah semula. Maka sebab tu ada faraid. Sebab itu ada, selepas orang tersebut mati, meninggal dunia, maka adanya hukum faraid pada harta si mati, kerana harta tersebut sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Sulaiman Al-Jamal Hafiz rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahhab, harta si mati tidak sah difaraidkan melainkan sesudah bayar hutang-hutang dia kepada manusia dan Allah Ta'ala. Kalau dia ada hutang dengan manusia, dia kena bayar dulu dengan duit tu. Dia ada hutang dengan Allah, kafarah berapa kena bayar, dia kena bayar dulu. Selesai pasal Allah Ta'ala, hak Allah dan hak makhluk, barulah harta bakinya tu difaraidkan. Kalau difaraidkan sebelum ditunaikan harta, ditunaikan hak Allah, ditunaikan hak manusia, maka tidak sah faraid tersebut, tidak sah pembahagian harta pusaka tersebut. Dan yang keempatnya, sabar. Jadi sabar ni pula ada tahap dia dan ada jenis-jenis dia. Sabar terhadap musibah, sabar terhadap bala, sabar terhadap berbuat ketaatan. Sabar berlaku. Sabar terhadap bala itu sabar yang paling tinggi. Sabar terhadap berbuat amalan maksiat, sabar daripada berbuat amalan taat itu paling ringan, paling mudah. Tengah-tengahnya sabar terhadap maksiat. Lepas tu sabar ni pula ada sabar yang wajib, ada sabar yang sunat, ada berlaku. Sabar yang wajib, contohnya sabar daripada melakukan perkara-perkara wajib. Sembahyang isyak, sabarlah. Wajib sabar, tak sabar hukum dia haram. Sebab kalau tak sabar, tak buat dah main isyak tu. Tadi baru ya azan maghrib, dah kena mari semula, siapa suruh balik. Ujang-ujang ni pula mayang pula. Kan boleh kalau jamak khosor satu hari ni. Jamak khosor dapat 17 rakaat jadi 2 rakaat. Senang. Ada juga yang sabar yang wajib, iaitu sabar daripada melakukan maksiat, itu sabar yang wajib.
Kalau sabar yang sunat, sabar daripada melakukan ibadat-ibadat sunat, itu sabar yang sunat. Sebab dia boleh buat, dia boleh tinggal. Antara sabar yang sunat ialah apabila seseorang mencederakan kita, kita sabar, itu sabar yang sunat. Itu nantilah dalam perbahasan secara terperinci berkaitan dengan sabar. Dan yang kelima, syukur. Syukur dalam istilah ni ialah dia menggunakan seluruh anggota yang 7 yang kita bahas dulu kepada jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur istilahi. Itu syukur dari sudut istilah. Syukur yang sebenar bukan alhamdulillah syukur, kan? Alhamdulillah syukur tu tubik ke mulut je, alhamdulillah tu. Yang syukur, yang betul-betul syukurnya ialah anggota 7 yang Allah Ta'ala beri tu, dia berikan ataupun dia salurkan ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tangan dia tak mencuri, tangan dia pegang Quran, tangan dia sedekah, mata dia tidak melihat ajnabi yang lain, mata dia itu melihat benda halal, melihat Quran, melihat orang soleh. Jadi dia menyalurkan sifat ataupun menyalurkan anggota 7 yang dia ada, Allah Ta'ala beri itu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu syukur yang sebenar. Dan yang keenamnya, ikhlas. Ikhlas ni lawan daripada riya. Ikhlas ni lawan daripada riya. Melakukan suatu amalan, sama ada dapat dipuji manusia ataupun dikeji orang, sama saja bagi dia. Hak tu antara orang yang ikhlas. Dia buat satu benda, orang puji pun dia tak berasa apa, orang keji pun dia tak berasa apa. Itu ikhlas. Tapi kalau buat sesuatu, orang puji dia berasa naik, orang keji dia berasa down, turun, itu tidak ikhlas. Itu antara alamat tidak ikhlas. Kemudian, dan yang ketujuhnya, tawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tawakal yang dimaksudkan di sini yang lagi akan datang disebutkan oleh Syekh Musannif kita ni ialah tawakal serta usaha. Bukannya kita usaha, tawakal tak belakang, ataupun tawakal semata-mata tak ada usaha, tu pun tak betul. Dia tawakal serta usaha. Tidak betul ungkapan yang kata usaha kemudian tawakal. Ada. Setiap usaha itulah beserta dengan tawakal. Bukan usaha, lepas tu tawakal. Maknanya seolah-olah usaha tadi tu kita yang buat, bukan serta dengan kudrat Allah Ta'ala. Jadi kita usaha setiap saat, setiap waktu kita buat perbuatan tu, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kalau tanpa dia menggerakkan dan berkehendak untuk kita gerak buat kerja tu, maka kita tidak akan boleh selesai. Kita tak akan boleh buat benda tersebut. Dan yang ke-8, kasih akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mahabbatullah. Bila mari tawakal kepada Allah, maka dia tahu, dia kenal siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka timbul mahabbatullah. Kasih pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kasih pada Allah, kasih pada Rasul, kena melebihi, mengatasi kasih kepada keluarga, kasih daripada ibu bapa, dan kasih pada orang lain. Dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan dia, itu mahabbatullah. Nampak macam payah, nampak macam mudah tapi payah. Mahabbatullah imtithalul awamiri wajtinabu nawahihi. Iaitu melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu menuju kepada takwa. Menuju kepada takwa, tak ada benda lain dah. Dan yang ke-9-nya, redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Redha dengan qada Allah. Dari sudut i'tiqad, dari sudut keyakinan, wajib beriktikad qada dan qadar. Segala ketentuan yang berlaku di atas alam ini, sama ada baik ataupun buruk, semua dia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada daripada selain Allah. Itu wajib. Siapa yang ingkar, kufur. Hak tu i'tiqad. Tapi kalau redha dengan takdir Allah, itu hukumnya wajib juga. Siapa yang tak buat, haram tapi tak kafir. Sebab dia satu sifat mahmudah dalam tasawuf. Jadi redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada kaitan rapat dengan tawakal. Bukan bermakna redha ni ialah dia membiarkan diri dalam keadaan kemudaratan.
Bahkan redha dengan qada Allah, ketentuan Allah tu ialah dia berusaha untuk mengelakkan musibah dan kemudaratan yang berlaku atas dia. Contohnya kalau dia sakit, dia pergi hospital, pergi merawat. Bukannya sakit, duduk saya saja. Tawakal lah, redha lah, marilah tawakal. Perkataan tawakal, redha tu, padahal tu bukan tawakal, tu bukan redha. Itu redha yang salah, tawakal yang salah. Bahkan kita pengarang kita dia kata itu orang yang bodoh. Tu bodoh tu, itu orang yang bodoh sebab silap. Dia ingatkan tawakal ataupun redha ni ialah dia biarkan diri dalam keadaan kebinasaan. Tidak betul. Dan yang ke-10-nya mengingat akan mati. Ni yang terakhir daripada kita lah. Nanti sifat dia ingat pada mati. Ingat pada mati ni supaya dunia ni berasa lesu. Dunia ni berasa tidak berharga dalam hati dia. Tu yang suruh ingat mati tu. Antara orang yang dimakruhkan ingat mati ialah penuntut ilmu. Dalam kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatin Najah disebutkan bahawasanya orang yang belajar agama hak sungguh-sungguh ni, fardu kifayah, tahap fardu kifayah ni, makruh ingat banyak mati. Sebab dia akan melemahkan semangat dia untuk belajar sungguh-sungguh mendalam. Bukan tak suruh ingat mati langsung, makna kurang sikit ingat mati tu, supaya dia bersungguh-sungguh lebih kepada arah untuk belajar lebih, bukan untuk ingat mati saja. Dan selagi ni akan datang, akan hamba sebut semua 10 itu dengan tafsir, dengan terperinci satu-satu di dalam 10 bab. 10 bab. Wallahu a'lam. Habis. Bab yang pertama pada menyatakan taubat. Taubat dari sudut bahasa kembali dari sudut bahasa. Dari sudut istilahnya kembali kepada Allah dengan makna tidak, dengan mana apa? 3. Pertamanya dia berazam untuk tidak buat lagi dosa tersebut. Dia menyesal dulu telah buat dosa tersebut, akan datang berazam tidak akan mengulangi dosa tersebut. Kalau ada hak kaitan dengan hak manusia, diberikan semula, dibayar balik, diminta halal. Tu taubat dari sudut istilah. Ketahui olehmu bahawasanya taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat. Permulaan jalan bagi semua orang yang menjalani jalanan akhirat. Kalau kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala meletakkan taubat ni aqabah kedua. Aqabah ni rintangan. Rintangan kita ni manusia ada beberapa rintangan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara rintangannya ialah taubat. Tapi Imam Ghazali rahimahullah meletakkan aqabah yang kedua taubat ni. Aqabah pertama ilmu. Sebab apa ilmu tu aqabah pertama, yang kedua dia taubat? Sebab kalau tidak ada ilmu, macam mana nak taubat? Dia tidak akan mengetahui cara-cara bertaubat. Dia ingatkan bertaubat tu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi tasad. Taubat bagi orang sembahyang, orang yang tinggal sembahyang, qada sembahyang. Taubat bagi orang tinggal puasa, ialah qada puasa. Taubat bagi orang yang melengah-lengah ke bayar hutang, ialah bayar hutang. Taubat bagi orang yang mengumpat, minta maaf. Taubat bagi orang yang mencuri, bagi balik barang. Itu taubat yang sebenar. Jadi kalau dia tidak ada ilmu fardu ain terhadap benda yang sepatutnya dia tahu, maka dia tak akan tahu cara bertaubat yang sebenar. Dan anak kunci bagi tuah sekalian murid. Murid ni orang yang berjalan ke jalan Allah Ta'ala. Ni bagi istilah tasawuf lah. Istilah tasawuf ni biasa murid ni ialah murid-murid guru tariqah. Murid-murid bagi guru tariqah. Murid ni sebenarnya bahasa Arab. Iaitu murid ni asal arada yuridu iradatan wa huwa muridun, orang yang berkehendak. Berkehendak apa? Orang yang berkehendak tu sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat ni anak kunci. Anak kunci bagi tuah keberuntungan bagi sekalian puak-puak ataupun orang yang nak jalan kepada jalanan Allah Subhanahu wa taala. Orang nak mula sifat mahmudah yang baru, sebelum daripada tu dia kena ada sifat yang pertama, iaitu bertaubat. Tak ada hal ni sia-sia hal lain. Sabar tidak akan boleh mari.
Ikhlas tak akan boleh mari kalau dia tidak pernah bertaubat. Dosa tersebut akan mencemari sifat-sifat dia lain. Dan bahawasanya taubat itu wajib ia taubat dengan bersegera daripada segala dosa, sekalipun dosa kecil. Taubat ni wajib segera. Kalau tidak segera, maknanya taubat kita memerlukan taubat lagi. Taubat kita memerlukan taubat lagi sebab kita tidak segera taubat. Kita taubat yang pertama kerana kita berdosa tinggal sembahyang. Tiba-tiba kita lambat taubat, dosa pula, dosa lambat taubat. Jadi taubat kita memerlukan taubat yang lain, iaitu apa? Melambatkan taubat satu dan tinggal sembahyang satu. Dua benda yang kita perlu bertaubat. Sebab tu kata wajib bertaubat tu, bila kata wajib, siapa tak buat dosa. Kerana wajib ni ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang diberikan pahala kalau buat dan diberi seksa, dijanji seksa bagi orang yang meninggalkan dia. Itu disebutkan oleh Imam Al-Haramain rahimahullah dalam kitab Matnul Waraqat. Kemudian kata dia, dan bahwasanya taubat itu wajib ia taubat dengan bersegera. Baca dah. Dan melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula, sekalipun berpuluh-puluh tahun. Jadi dia tinggal sembahyang, dia tahu dah tinggal sembahyang, dia tak mau taubat lagi. Dia buat maksiat, tahu dah buat maksiat, dia tak mau taubat lagi. Jadi dia perlu taubat yang kedua pula. Taubat hal pertama untuk hal dosa tu, taubat yang kedua kerana lambat taubat. Walaupun bertahun-tahun lamanya sekalipun, dia berhajat kepada taubat yang baru untuk kerana dia tu lambat bertaubat dosa yang dia telah buat. Jadi taubat dia memerlukan kepada taubat yang lain. Taubat yang pertama memerlukan taubat yang kedua. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Mari sikit puak selain pada ahli sunnah yang berkata mereka itu Mu'tazilah dengan berbilang-bilang dosa melambatkan taubat itu dengan sebab panjang masa. Sekarang ni berlaku khilaf di kalangan ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Contoh seseorang tu dia buat maksiat, contohlah kita kata dia buat maksiat zina wal'iyadzubillah. Kemudian dia nak bertaubat, dia tak bertaubat pas sudah sehingga 5 tahun. Jadi lamalah masa tu. Ahli sunnah kata lambatnya bertaubat daripada zina tu dosa yang lain, tapi satu je. Tapi Mu'tazilah kata dah, bukan satu tapi banyak. Lagi lamalah dia nak bertaubat, lagi banyaklah dosa lambat taubat tu. Tu perbezaan furuk saja. Bukan maksudnya kita kata ahli sunnah selamat sikit lah, dosa sikit bukan nak kata dosa sikit banyak nak kata dia kena bertaubat. Cuma khilaf antara ahli sunnah dan Mu'tazilah. Ahli sunnah kata kalau dia lambat bertaubat walaupun bertahun-tahun, dikira satu benda dosa, satu je, walaupun bertahun-tahun lambat dia bertaubat. Mu'tazilah kata kalau bertahun-tahun dia lambat bertaubat, berbanyak-banyaklah dosa dia, banyak jugalah dosa dia. Dosa apa yang banyak tu? Dosa lambat bertaubat. Dia tak kira satu, dia kira lebih daripada satu. Tu Mu'tazilah. Tetapi berlebih kurang besar dosa tu dengan berlebih kurang panjang masa melambatkan itu. Berlebih kurang ni maknanya kalau dia melambatkan taubat tu masa dia sikit, maka dosa pun sikit lah. Kalaulah lambat taubat itu lama, maka besar dosa dia. Lagi lama, lagi besar dosa dia. Makin lama, makin besar dosa dia. Dan berhajat ia seorang kepada taubat daripada maksiat, melambatkan itu, melambatkan maksiat dan melambatkan bertaubat. Berhajat pada seorang kepada taubat daripada maksiat, melambatkan taubat. Dia buat maksiat dah, satu maksiat, melambatkan taubat, satu maksiat lagi. Dia berhajat kepada taubat lain untuk bertaubat, melambatkan maksiat, melambatkan bertaubat. Seperti wajib ia seorang taubat daripada maksiat yang pertama. Yang pertama contoh zina, mengumpat, wal'iyadzubillah.
Kemudian dia pun sedar dia tu salah, dia tak bertaubat, pas sudah lambat taubat, dosa pula. Dosa lambat bertaubat. Dosa lambat bertaubat kalau bertahun-tahun, adakah digandakan dosanya? Khilaf. Ahlussunnah kata kira satu saja, Mu'tazilah kata kira banyak. Lagi banyak, panjang masa dia, lagi besar dosa dia. Lagi sikit masanya, lagi sikitlah dosanya. Begitu. Kemudian jika mengetahui ia seorang akan segala dosanya, dosa seorang atas tafsil. Tafsil ini terperinci. Niscaya wajib atasnya, atas seorang taubat daripada semua dosa dengan satu-satu. Okey, sekarang ni kita ada contohnya 5 dosa. Bukan kita lah, orang lain. Ada 5 dosa. Contoh mengumpat, tak tutup aurat, tinggal semayang, tinggal puasa, lihat ajnabi. 5. Jadi dia tahu dosa dia secara terperinci. Dia tahu. Maka dia wajib taubat seko-seko. Wajib taubat 5 kali untuk 5 dosa, kalau tahu secara terperinci. Jadi dia kena wajib taubat daripada tinggal semayang, wajib taubat daripada tinggal puasa, wajib taubat tutup aurat, wajib taubat lihat ajnabi, wajib taubat daripada mengumpat. 5. Sebab dia tahu secara terperinci. Maka dia wajib taubat satu-satu 5 kali. Kalau 5 dosa lah. Kalau 2 dosa, 2 dosa. Kalau 3, 3. Begitu. Dan tiada memada oleh satu taubat saja. Kalau kita ada 5 dosa, tak memada dengan satu taubat. 5 kali taubat kena buat. Tu. Mana kita 5 kali taubat ni macam mana? Kita menyesal, kita tinggal semayang, satu taubat. Kita menyesal, kita tinggal puasa, satu taubat. Kita menyesal, tak tutup aurat, satu taubat. Kita menyesal, kita berzina, satu taubat. Kita menyesal, kita melihat ajnabi yang haram, yang bukan mahram, satu taubat. Lepas tu berazam pula 5 tu tak mau buat dah. Kemudian dia tu kalau masa sekarang dia tinggal pantang diri daripada 5 maksiat tersebut. Taubat 5 kali tu. Tu maksud taubat 5 kali. Bukannya secara umumnya aku menyesal buat dosa-dosa ni. Dosa apa? Dosa apa? Dosa tidak diteperincikan, padahal dia tahu dosa apa dia buat. Maka tidak memadai. Satu taubat tu tidak memadai bagi segala dosanya dosa orang itu. Tak memadai. Kalau ada 5 dosa, buat satu saja taubat, tidak boleh. Bukan tidak boleh, tidak memadai. Lagi 4 lagi perlu. Perlu 4 lagi taubat daripada dosa. Kemudian dia kata, kemudian jika mengetahui, betul, dan jika tiada teringat ia seorang akan tafsil perincian segala dosanya seorang, maka hendaklah berkata ia seorang, jika ada bagi aku dosa yang tiada aku ketahui akan dosa, maka aku taubat daripadanya, daripada dosa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tak tahu dosa apa kita buat, banyak sangat dosa lah, tak tahu dosa apa yang buat, teruk sangat tu. Sampai tak tahu dosa. Orang tak tahu buat amalan apa boleh tahan lagi, sebab dia takut dia tak tahu buat dosa apa. Jadi dia wajib taubat juga. Dia wajib taubat juga, tapi taubat dia secara umum. Kalaulah aku ada dosa yang aku tak tahu, wahai Allah Ta'ala, ampunlah aku. Gitu kan. Tu cara bertaubat. Itulah dalam Islam. Beza dengan orang Kristian. Kalau nak mohon taubat dan sebagainya, lagi kena pergi kepada padri dia. Kita direct pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahawa diri taubat itu satu ibadah yang dijanjikan akan pahala kerana taubat. Jadi taubat ni bukannya sekadar taubat gitu dak. Taubat ni ada pahala sebab dia satu sifat, dan dia ni satu benda yang dituntut syarak. Fatubu ilallah, maka hendaklah kalian bertaubat kepada Allah. Fi'il amr, fi'lul amri, suruhan. Bila suruhan, maka mesti ada dosa pahala. Jadi suruhan tersebut suruhan apa? Suruhan wajib. Wajib dapat pahala wajib ya. Bertaubat wajib, maka dia dapat pahala wajib. Adapun hilang siksa kemudian daripada taubat, maka iaitu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Adakah dia tu kalau dah bertaubat confirm terlepas daripada siksa? Belum tentu. Dah tu tak ada taubat. Tak boleh, sebab wajib taubat. Adakah diterima taubat? Wallahu a'lam. Cuma lah hatinya kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita.
Tapi adakah pasti dia diterima taubat? Belum tentu, kerana itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana orang yang tidak bertaubat juga belum tentu masuk neraka asalkan dia Islam, kerana boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala ampun dia. Telah berfirman Allah Ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.